Tiga mohel Yahudi di Belgium sedang berdepan tuduhan jenayah kerana didakwa melakukan sunat Yahudi secara haram. Selama beribu-ribu tahun, mohel telah memainkan peranan penting dalam melaksanakan Brit Milah pada hari ke-8 selepas kelahiran seorang bayi lelaki. Namun Belgium yang telah menyaksikan peningkatan sentimen antisemit mempunyai undang-undang yang mewajibkan semua prosedur sunat dilakukan oleh doktor bertauliah. Dan tahun lalu, polis Ainsworth telah membuat beberapa tangkapan selepas satu serbuan dijalankan. Bersama kita sekarang dari Brussels ialah Avi Taleh, penyarah Pusat Komuniti Yahudi Eropah Brussels. Hai dan terima kasih kerana bersama kami di sini malangnya dalam keadaan seperti ini. Hai, hello Amelia. Gembira dapat berjumpa dengan anda. Terima kasih banyak. Sudah tentu. Jadi terangkan, saya tahu ini telah menjadi punca penderitaan dan intimidasi berterusan terhadap komuniti Yahudi di negara anda. Jelaskan perasaan yang melemahkan semangat dan bagaimana orang ramai menghadapinya. Ya, jadi kehidupan Yahudi adalah sesuatu yang semula jadi di Eropah. Dan Brit Milah telah menjadi sebahagian daripada kehidupan Yahudi selama ribuan tahun di Eropah. Komuniti Yahudi Belgium ialah sebuah komuniti yang hebat dan menyumbang kepada masyarakat dalam semua bidang kehidupan. Komuniti Yahudi Antwerp, ia adalah sebuah komuniti Yahudi yang berkembang pesat. Dan saya rasa ini adalah satu krisis yang menentukan. Kerana mengkriminalkan amalan Yahudi seperti ini, yang menumpukan teras dalam kehidupan Yahudi, ramai antara kami tertanya-tanya sama ada masih ada masa depan untuk komuniti Yahudi di Belgium. Wah, itu sangat mengecewakan. Awak tahu, bila undang-undang ini mula berkuat kuasa. Maksud saya, awak tahu, kalau di Amerika Syarikat, ya, orang yang melakukan sunat di hospital selepas kelahiran. Tapi sekali lagi, mohel adalah profesional berlesen dalam tradisi Yahudi untuk melakukan perkara ini. Ini memang kerja mereka. Bukan sahaja ini kerja mereka, malah mereka lah orang yang paling mahir untuk melaksanakan tradisi ini. Dan sekarang, kes ini mungkin akan membawa hasil. Jika mereka dianggap sebagai penjenayah, sudah tentu ia akan menjadi keputusan yang sangat negatif daripada sistem kehakiman di Belgium. Tetapi pada masa yang sama, anda menyebut perkataan mengecewakan. Tetapi saya juga ingin memberikan sedikit dorongan untuk komuniti Yahudi. Kerana setiap cabaran yang telah dihadapi oleh komuniti Yahudi selama 2000 tahun, ia telah menjadikan kami lebih kuat. Cabaran menguatkan komuniti Yahudi. Dan daripada berfikir bahawa kita mungkin terpaksa pergi, mesej saya hari ini adalah sebaliknya. Ini adalah peluang untuk komuniti Yahudi mewujudkan dialog, memperjelaskan, mengukuhkan kehidupan Yahudi dan sebenarnya berdiri tegak serta melihat masalah itu secara berdepan. Orang Yahudi tidak lagi tunduk. Dan kami komited untuk mengukuhkan kehidupan Yahudi di Belgium dan untuk masa depan yang kukuh di sini. Adakah anda rasa penuh harapan? Maksud saya, adakah pihak berkuasa benar-benar terbuka untuk duduk berbincang dan berdialog? Sekali lagi, seperti yang kita tahu, orang Yahudi telah berada di Belgium selama beratus-ratus tahun menjadi bahagian yang sangat penting secara sejarahnya, anda tahu, dalam ekonomi di Antwerp dan Brussels juga. Adakah terdapat keterbukaan untuk duduk berbincang dan menyelesaikannya? Jadi wakil komuniti Yahudi di Antwerp dan di Brussels, mereka sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa. Dan saya berharap akan ada dialog yang sewajarnya. Saya sendiri secara peribadi tidak terlibat dalam perkara itu. Tetapi saya telah berbincang mengenai perkara ini minggu lepas dengan pemimpin-pemimpin dari komuniti Yahudi dan mendengar pandangan mereka. Saya berharap, saya rasa komuniti Yahudi perlu menjadi kuat. Kita perlu lihat antisemitisme hari ini adalah bersifat global. Disebabkan oleh sifat komunikasi, isu yang sama anda akan temui di Belgium. Anda tahu, sebelum ini kita fikir London dan UK adalah selamat dan anda lihat bagaimana keadaannya sekarang. Dan sebagainya, anda boleh jumpa masalah yang sama di seluruh dunia. Jadi jawapan kepada antisemitisme global ini adalah daya tahan Yahudi di seluruh dunia.
Bagi saya, inilah satu-satunya jawapan. Kenapa? Kerana kita perlu gembira, kita perlu tabah dan kita perlu berfikiran jernih hari ini lebih daripada sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada tahun-tahun akan datang. Dan oleh itu, kita perlu mempunyai komuniti Yahudi yang bersedia menghadapi cabaran dan bersedia bekerjasama dengan majoriti masyarakat. Kerana izinkan saya katakan, naluri saya merasakan bahawa majoriti masyarakat sudah bosan bermusuhan dengan pihak lain. Dan anda tahu, Amerika Syarikat turut campur tangan, begitu juga Israel, menyebut perkara ini sebagai satu noda memalukan bagi Belgium. Saya bayangkan sekurang-kurangnya ada sedikit sokongan. Tidak mengejutkan sokongan daripada Israel. Tetapi dari Amerika Syarikat, adakah mereka melakukan apa-apa untuk campur tangan dan bercakap dengan pihak yang betul dan berkata, hey, kita perlu selesaikan isu ini atau anda akan kehilangan komuniti Yahudi dan ekonomi akan terjejas pada akhirnya jika itu berlaku. Ya, saya nampak bahawa ini sedang menimbulkan beberapa ketegangan diplomatik. Saya bukan seorang diplomat. Tetapi pada masa yang sama, saya gembira kerana ada beberapa orang yang bersuara seperti Duta White. Jadi komitmen saya di sini sebagai seorang pemimpin dalam komuniti Yahudi adalah untuk memastikan bahawa kita tidak mengorbankan kegembiraan dan kejelasan komuniti Yahudi demi kejahilan. Jadi kita perlu sangat berhati-hati. Mesej kita mesti berteraskan ketabahan, kekuatan dan kehidupan komuniti Yahudi akan terus subur. Inilah yang perlu kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak atas sikap optimis anda yang berterusan. Ia memang memberi harapan kepada kita semua dan mencari penyelesaian di mana semua pihak mendapat manfaat dan komuniti boleh terus maju di negara kesayangan anda. Terima kasih. Terima kasih banyak.